kematian ni dia bukan harta pusaka. Seterusnya yang bukan harta pusaka tu adalah harta yang diberi atau dihibah oleh si mati semasa hayatnya kepada seseorang. Maksudnya harta tu milik dia, tapi harta tu telah pun dihibahkan. Maksudnya ada satu ikatan hibah yang telah dibuat oleh si mati. Maka itu bukan harta pusaka. Sebab itulah sebelum-sebelum ni Uncle advise kepada mereka yang berhajat untuk bagi harta dia tu sama orang yang tertentu supaya membuat satu ikatan hibah. Ada 12 golongan atau 13 golongan sasaran yang perlu membuat ikatan hibah. Apabila sudah membuat ikatan hibah, harta si mati itu tidak akan menjadi harta pusaka. Okey? Lepas tu apa lagi yang bukan harta pusaka ni? Contoh macam pencen terbitan. Jangan sangka walaupun harta tu disebabkan oleh harta si mati, dia kerja government, lepas tu ada pencen terbitan. Pencen terbitan bukan harta pusaka. Apabila dia bukan harta pusaka, maka dia tidak boleh difaraidkan. Apa lagi yang bukan harta pusaka? Harta yang dipinjam oleh si mati. Contoh, dia ni waktunya hidup, dia ada pinjam satu tanah untuk bercucuk tanam. Janganlah pula dianggap tanah tu tanah si mati. Sedangkan itu adalah tanah pinjaman. Okey. Lepas tu pemberian orang yang menziarahi kematian. Okey, contoh yang bukan duit lah. Biasanya orang meninggal ni ada duit kena sedekah kepada waris si mati. So yang sedekah itu tu bukannya harta pusaka. Okey. Yang seterusnya adalah harta yang telah dijual oleh si mati. Contohnya lah, kebiasaannya orang dia akan menjual kereta yang belum habis loan. Tapi dia masih nama si mati. Contohnya kad kereta tu masih lagi nama si mati. Dia ni jual kereta tu tapi belum tukar nama sebab belum loan belum habis. So itu bukan harta si mati. Kita perlu pentadbir harta tersebut. Okey, harta wakaf, harta yang telah diwakafkan oleh si mati semasa hidup dia pun bukan harta pusaka. Dan ataupun harta yang telah diamanahkan, itu juga bukan harta pusaka. Contohnya macam ada lagi orang panggil ex gratia. Ex gratia ni macam satu imbuhan kepada si mati, itu juga bukan harta pusaka. Okey. So kita kena tahulah pencen bukan harta pusaka, jangan pula dianggap itu sebagai harta pusaka. Okey. Sekarang baru uncle mau beritahu kenapa perlu kita segerakan urusan harta pusaka, okey? Sebelum tu bagi yang first time join sama uncle lupa pula mau beritahu, uncle nama Sufian Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah di negeri Sabah. So hari ini uncle mau share mengenai harta pusaka. Okey. Barang kemas, cincin nikah, cincin tunang dikira sebagai harta pusaka. Okey. Apa-apa harta milik si mati seperti barang kemas, cincin ataupun tapi kalau yang meninggal tu ibu, ya dia tu harta pusaka lah. Okey. Macam apa-apalah barang yang dibeli oleh si mati itu merupakan harta pusaka. Okey. Jadi cincin pun sama. Okey, asal itu milik si mati dia juga merupakan harta pusaka. Kereta pun harta pusaka, barang kemas pun harta pusaka, okey? Jadi kenapa kita perlu apabila berlaku kematian tu kita digalakkan atau seharusnya memfailkan pembahagian harta pusaka. Ada sebab kenapa kita perlu menyegerakan pembagian harta pusaka. Okey. Satunya, kenapa kita perlu untuk membuat pembahagian harta pusaka ni adalah disebabkan untuk mengelaknya pertambahan waris. Macam mana beli waris tu bertambah? Contohlah, sekarang ni kita ada 5 saja waris. Contohnya waris yang akan menerima harta pusaka. Contohnya yang meninggal ni suami. So warisnya adalah ibu bapa dia kalau masih hidup,
isteri dan anak-anak dia. Okey? Macam mana kalau kita lambat waris ni menjadi bertambah? Contoh macam gini. Suami itu meninggal pada tahun 2010. Okey? Tapi harta tu belum lagi diurus, belum lagi difaraidkan. Suami meninggal tahun 2010. Tiba-tiba bapa mentua meninggal pada tahun 2015. Okey? Itu satu. Tahun 2017 meninggal lagi mama mentua. Kamu rasa berapa ramai sudah waris yang akan terlibat? Waris yang akan terlibat adalah anak-anak si mati dan isteri si mati. Contohnya yang meninggal tu bapa mentua. Pada dia meninggal tu, orang yang menjadi waris dia adalah anak-anak dia dan isteri dia. Selepas tu, bini dia meninggal, bini dia pula yang menjadi waris tu adalah anak-anak dia. Jadi apabila ada anak-anak tu, mau dibahagi harta daripada si suami tu, dia sudah semakin banyak. Harta yang ditinggalkan ke atas nama si mati. Khairat kematian, hibah, pinjaman, sedekah masa hari ke harta pusaka. Okey. Waalaikumsalam. Ya betul. Harta yang ditinggalkan ke atas si mati, contohnya hari kematian tu, itu bukan bukanlah harta pusaka. Okey. Kedua, kenapa kita perlu menyegerakan lagi harta pusaka tu? Untuk memudahkan proses pembahagian harta pusaka. Sebab kalau kita lambat, dia akan lagi rumit apabila berlakunya berlapis-lapis itu waris. Okey. So sebab itulah kenapa kita perlu menyegerakan adalah memudahkan proses pembagian harta pusaka. Bila mana waris yang berhak ke atas pusaka itu tidak ramai, proses pembahagian pusaka itu akan lebih mudah diselesaikan. Okey. Jadi itulah sebab kenapa kita perlu membahagikan harta pusaka tu secara segera. Yang ketiga adalah harta pusaka tu boleh dimanfaatkan segera. Seperti mana yang kita tahu, waris-waris ni bukan semuanya orang senang. Jadi dia juga memerlukan harta pusaka itu bagi kelangsungan hidup mereka. Jadi apabila dia mendapat harta pusaka tu, mudahlah dia untuk menggunakan harta yang telah difaraidkan tu untuk mereka menutup apa-apa keperluan yang mereka perlukan. Okey? Dan yang keempat, kenapa kita perlu membahagikan harta pusaka tersebut adalah untuk mengelakkan, contohnya ada tanah pusaka ditinggalkan dan terbiar berlakunya pembaziran. Jadi hutan, tanah yang tidak terurus setelah kematian pemiliknya akan menyebabkan berlakunya pembaziran, terutamanya yang mengeluarkan hasil seperti ladang, kelapa sawit dan sebagainya. Kan? Jadi ini akan menyebabkan satu lagi perkara, apabila kamu lambat untuk membagikan harta pusaka ni, kita risau orang yang in charge tu akan makan harta anak yatim ataupun bukan hak dia. Sebab apa? Manfaat daripada harta pusaka tu perlu juga difaraidkan mengikut kadar faraid. Okey. So yang kelima adalah mengelakkan wang si mati yang ada di institusi kewangan itu dipindahkan kepada pendaftar wang yang tidak dituntut. Wang yang tidak dituntut oleh waris dalam tempoh yang terlalu lama akan dipindahkan kepada pendaftar wang yang tidak dituntut. Okey, biasanya perbendaharaan lah. Banyak wang yang tidak dituntut kan. Jadi kita mau mengelak benda ni berlaku. Okey. Sekarang ni kamu tahu sudah betapa pentingnya apabila kematian berlaku, kita perlu menyegerakan pembahagian harta pusaka. Okey, itu adalah kenapa kita perlu menyegerakan harta pusaka. Sekarang ni kita bawa satu case story pula. Di mana case story ini melibatkan pembahagian harta yang cuba dimonopoli oleh anak sulung. Ini selalunya uncle akan advice supaya kamu ni
waris-waris jangan bersetuju untuk melantik satu orang yang tua dengan melupuskan harta kamu. Nur Ain Minggo, yang meninggal arwah adik saya tahun 2018. Sudah berkahwin dan tiada anak. Harta lain tidak ada kecuali cincin tunang, cincin nikah, 1 gelang emas belum habis bayar. Okey, saya kakak arwah yang langsaikan bayaran emas. Adakah menjadi hak keluarga? Okey, arwah masih ada ibu, kakak, adik perempuan atau suami arwah. Okey. Uncle mau faham dulu Yang meninggal arwah adik saya tahun 2018. Okey, perempuan. Sudah berkahwin dan tiada anak. Harta lain tidak ada kecuali cincin tunang, cincin nikah dan 1 gelang emas belum habis bayar. Sekarang ni Puan Nur Ain Minggo, apa soalan ni? Adakah menjadi hak keluarga arwah? Adakah menjadi hak keluarga arwah masih ada ibu, kakak? Okey, macam gini. Apa-apa harta yang ditinggalkan oleh si arwah tu apabila dia bebas daripada hutang, itu merupakan harta pusaka. Contoh yang tadi itu, kita cakap 1 gelang dia tu, kita yang tolong kasih habis bayar. Maka apa harta yang ada tu, waris tu perlu melangsaikan dulu hutang. Contohnya lah kan, kalaulah gelang tu kakak yang kasih habis, kena maklumkan semua ahli waris bahawasanya hutang arwah sama puan iaitu kakak tu perlu dilangsaikan. Berapa yang puan tolong bayar? Maksudnya harta yang separuh si arwah punya ni perlu dilangsaikan dulu oleh keluarga, dan yang melangsaikan tu itu dikira hutang. Maksudnya hutang si mati tu perlu dilangsaikan kepada mereka yang belum langsai. Contoh macam gini. Arwah telah membeli 1 gelang harga 5,000. Dia sudah bayar pun contohnya 2,000. Mungkin ada bayar installment untuk bayar sebanyak 3,000. Tapi dia telah meninggal dunia. Jadi sebagai penjamin, kakak ni terpaksa untuk menyambung bayaran. Okey, Uncle faham macam gitu. So sekarang ni gelang itu 3,000 tu arwah telah berhutang kepada si kakak sebab tolong bayar hutang. Jadi apabila berlaku kematian, sebelum dibahagi ni harta pusaka, perlu langsaikan dulu hutang 3,000 tu kepada si pembayar. Siapa si pembayar? Si kakak itulah. Perlu selesaikan dulu. Barulah sudah selesai itu, barulah dibahagi harta pusaka tersebut. Jadi itulah yang perlu kita buat. Sekarang ni mengenai hak. Siapakah yang berhak terhadap harta arwah? Contohnya yang meninggal tu adik yang ada suami tapi tiada anak. Okey. So maksudnya di sini orang yang berhak adalah ibu bapa si mati. Okey. Yang berhak dan suami si mati. Seandainya bapa tiada, meninggal dunia, so dia akan naik kepada adik-beradik si mati. Faham ah? So kalau adik-beradik itu puan tadi yang tolong bayar, dia pun ada hak. Lain lagi dia mesti dibayar dia punya hutang, maksudnya dia tolong bayar sebelum ni, itu perlu langsai dulu, dan dia juga akan mendapat faraid dalam segi harta pusaka apabila bapa kamu tiada. Kalau ada bapa, dia hanya akan diperolehi oleh si suami, sebab si suami ni dia masih lagi tidak bercerai semasa si arwah meninggal kan. Kalau dia masih lagi suami semasa meninggal tu, maka si suami tu berhak untuk mendapat harta pusaka si mati. Ibu pun dapat harta pusaka si mati, bapa si mati pun dapat harta pusaka si mati. Itu kita kena faham, okey? Okey, Uncle teruskan. Kenapa kamu tidak wajar untuk menyerahkan seandainya contoh Uncle bagi contoh kes tadi ni yang melibatkan tanah. Okey.
Contoh ada harta, ada adik beradik ini contoh dalam